Fitria, berkenaan dengan pembangunan ataupun bajet yang diberikan, dikabarkan bajet untuk pembangunan negeri Sabah itu mencecah 51 bilion. 51.2 bilion. Untuk Sarawak. Ya, untuk Sabah. Setuju atau tidak? Sabah dan Sarawak. Sebab masalahnya peruntukan tu memang ada, tapi apabila kalau dari segi pembangunan tu dia agak lambat. Sebab memang pembangunan agak lambat apabila infrastruktur tak batasan infrastruktur. Jadi bajet itu sudah diberikan? Ada disuntik? Saya sendiri tak pasti sama ada telah sampai ke Sarawak tersebut, tetapi berita mewawarkan memang bajet itu adalah diberi peruntukan. Baik. Bajet telah diberikan untuk pembangunan Sabah dan juga Sarawak. Jadi kita akan bincangkan lagi dengan teliti selepas ini mengapa pembangunan itu masih dikatakan agak ketinggalan berbanding negeri-negeri semenanjung bagi membentuk integrasi nasional. Kita berehat dahulu, kembali selepas ini. Baiklah, secara keseluruhannya apa yang dapat disimpulkan adalah risiko ataupun ancaman yang paling ketara adalah dalam aspek keseimbangan pembangunan antara wilayah ini. Bagaimana Sabah dan Sarawak dilihat agak ketinggalan berbanding negeri-negeri di semenanjung. Jadi ini adalah kekangan dan halangan utama untuk kita mewujudkan integrasi nasional. Sebelum berehat, saya ajukan soalan tentang bajet. Bajet telah pun disalurkan ataupun disediakan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Jadi Yusri, bajet yang diberikan itu, anda rasa bagaimana sepatutnya digunakan untuk pembangunan? Saya secara terus terang lah, bajet ni nak digunakan memang kita ada orang-orang yang memang dah pakar untuk digunakan sebagainya. Tapi berbalik kepada soal hujah rakan saya sebentar tadi, mengatakan bahawa tidak tahu pergi ke mana wang ini. Itu isu kita sekarang ini. Dan saya pun bukan ada silap mata ataupun siapa-siapa lah yang boleh meneka kat mana duit itu berada. Cuma sekarang ini apa yang saya boleh katakan, mungkin sesuatu perancangan pembangunan bandar, tak kiralah di kawasan bangunan yang sudah membangun ataupun sebelum membangun, kerajaan dia akan menumpukan kepada sesuatu tempat dahulu. Dia tidak akan menumpukan kepada semua. Dia akan menumpukan sesuatu tempat dan daripada tempat inilah akan berkembang. Yang akan menghalangnya ialah masalah-masalah yang di kalangan tu. Mungkin masalah integriti orang yang mengeluarkannya ataupun masalah geografi itu sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dicadangkan. Itu mungkin saya rasa mungkin menghalang. Itu menghalang. Fitria. Ya. Sebab masalahnya memang betul apa yang diperkatakan saudara Yusri tadi. Sebab kita memang tidak tahu. Sebab kita sebagai rakyat biasa, kita tak tahu duit yang peruntukan telah diberi itu sama ada sampai ke ataupun tidak. Sebab apa yang rakyat nak adalah dia nak melihat implementasi dari segi pembangunan itu betul-betul berlaku. Sebab apa yang kita lihat sekarang, perkembangan tu agak lambat. Sekiranya dibandingkan dengan Semenanjung, Semenanjung sangat makmur. Kalau dibandingkan dengan Sarawak, yang mana Sarawak ni agak lebih, kita boleh katakan kampung. Dengan sedihnya saya mengatakan bahawa kita macam sebuah kampung. Kita duduk di mana? Kuching. Kuching ada bandar. Tak, sebab macam tu. Sebab seperti yang Encik Jamal juga katakan tadi, kebanyakan masalah daripada kita dari Sabah dan Sarawak, apa yang kita rasakan tidak ada kepada kita adalah perkembangan kita tak sama dari segi Semenanjung. Sebab kalau kita nak merasakan kepuasan ataupun keseronokan nak holiday ataupun apa, kita kena terbang ke KL. Ataupun kalau kita nak melihat keindahan ataupun kemajuan bandar, kita kena terbang ke KL. Saya kalau berbulan madu, saya nak pergi ke Sabah, Sarawak. Banyak hasil bumi ataupun keindahan alam. Encik Jamawi, bagaimana tentang saya pembangunan? lihat pembangunan ini lebih kepada perkongsian pintar antara kerajaan dan juga swasta. Kalau kita lihat pembangunan yang begitu cantik di Tanah Semenanjung ini, contohnya Lebuh Raya, Utara Selatan, Timur dan sebagainya, ini dimajukan oleh pihak swasta. Pihak swasta mengeluarkan bajet yang begitu tinggi dan dikenakan balik kepada rakyat melalui tol. Begitu juga kepada bangunan-bangunan yang lain yang kalau kita lihat bangunan itu sebagai satu kemajuan pembangunan. Tapi untuk kita di Sabah Sarawak, kita mempunyai satu keluasan yang begitu luas. Kalau kita gabungkan Sabah Sarawak ini, dia seolah-olah dua Semenanjung, Tanah Semenanjung. Dan kalau kita agihkan kek ekonomi itu sama rata, kemungkinan akan memperlambatkan proses pembangunan. Tapi apabila ada kuasa politik yang begitu kuat di Semenanjung dan juga Sabah, Perdana 2008 kita memberikan kemenangan yang begitu besar kepada Barisan Nasional, memungkinkan
Perdana Menteri mengagihkan peruntukan yang lebih tinggi untuk Sabah dan Sarawak berbanding dengan Tanah Semenanjung. Dan ini saya lihat ada satu keupayaan untuk kita bergerak lebih maju. Dan ini seharusnya akan kita sokong, akan kita dokong untuk tahun-tahun yang akan datang supaya kita ketinggalan 10 tahun, kita boleh memacu sama ke garis penamat, sama dengan rakan-rakan kita di Semenanjung. Dan apabila kek ekonomi ini dapat kita agihkan sama rata, penglibatan sektor swasta akan datang. Apabila sektor swasta dan kerajaan bergabung, dan saya yakin dan percaya bahawa pembangunan yang kita ingin harapkan di Sarawak dan di Sabah akan dapat kita pergiatkan. Kita memang menghadapi masalah infrastruktur luar bandar, pipe air, elektrik dan juga jalinan jalan raya. Kadang-kadang kita punya jalan raya ini memang saya sendiri mengakui musim perayaan jam dan sebagainya. Ini kerana dalam negeri itu memang ekonominya sudah stabil dan sebagainya. Keupayaan masyarakat untuk memiliki kenderaan itu ada, tetapi keupayaan infrastruktur untuk kita dapatkan lebuh raya dan sebagainya dengan sosial ekonomi kita, dengan keadaan muka bumi kita, dengan keadaan kos yang agak tinggi berbanding dengan rakan-rakan kita di sini, dan juga ada kita namakan juga sistem kawasan sistem dan sebagainya yang memungkinkan harga barangan kita tinggi di Sabah dan Sarawak. Dan ini seharusnya kita minta anak-anak muda mohon kepada pihak kerajaan memperhalusi supaya proses integrasi ini bukan sahaja bilang antara kaum, tetapi juga kek ekonomi itu kita rasa sama adil, sama rasa dan juga sama-sama kita. Saya yakin percaya bahawa apabila proses pengagihan kek ekonomi ini memuaskan hati semua pihak, kemudian proses budaya juga memuaskan hati semua pihak, semangat satu Malaysia yang dilaungkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita akan kita dapat suburkan dengan lebih yakin, dengan lebih saksama dan sebagainya. Baik. Isri, seperti mau menambah tadi. Dia mau menambah tadi. Sila. Saya rasa macam Dia cemburu bajet lebih di Sabah Sarawak. Saya bukan ini semua orang cakap, kawan-kawan Semenanjung cakap, kenapa Sabah Sarawak lebih bajet? Saya suka Sabah, pantai ni cantik. Baik, saya bukan cakap cemburu atau tidak, tapi kita memfikirkan integrasi nasional. Macam sekarang ni, orang Sabah dan Sarawak menuduh orang Semenanjung lebih mewah. Tapi dalam keadaan sekiranya kerajaan pusat tu memberikan wang lebih kepada Sabah, apa nak jadi kat Semenanjung? Sedangkan Semenanjung tu adalah tempat hub kita mentadbir dan juga menguruskan banyak lagi projek-projek besar. Bukan kita mengabaikan Sabah dan Sarawak. Dan maksudnya masih perlu kekalkan Semenanjung itu sebagai hub ataupun kita boleh kembangkan kepada Sabah Sarawak? Ya, kita perlu kita boleh kembangkan. Itu yang kita buat sekarang ini. Dan tidak bolehlah untuk kita mengatakan lebih kepada Sabah kerana mungkin akan menimbulkan kemarahan kepada negara-negara lain yang juga menyumbang ekonomi juga. Hijrah? Sebab apa yang penting tu kesamarataan. Ya? Kalau kita nak tengok, kalau nak bagi ekonomi tu, bagilah secara sama rata. Sebab walaupun peruntukan yang besar, tapi kalau dari segi tengok keluasan tanah tu adalah lebih besar. So merupakan sebenarnya adalah satu yang saya kira adil. Tapi masanya seperti yang Encik Jamal katakan, kita hanya nak perkembangan supaya kita pun boleh berkembang sama. Sebab masanya bila infrastruktur tu tak ada, perkembangan idea pun sangat susah. Sangat susah berlaku. Dia tu nak menambah. Contoh kita tengok negara luar. Contohnya United Kingdom. Yang United Kingdom ni dibina contohnya negara England, negara Scotland, Ireland dan sebagainya. Mungkin orang kenal United Kingdom sebab England. Kan? Tapi sebenarnya United Kingdom tu dibentuk beberapa buah negara lagi. Sama seperti di Amerika Syarikat. Penumpuan diberikan di New York, Los Angeles. Tetapi bahagian Kansas, lagi belakang-belakang Alaska dan sebagainya, bukan dilupakan, tapi dikurangkan. Jadi tak logik untuk sesebuah negara itu untuk orang kata tu bagi semakmuran untuk semua. Sudah 49 tahun. Saya pula ingin menambah. Saya rasa menarik. Dah 49 tahun, banyak tumpuan kita berikan kepada Semenanjung. Apa salahnya kalau kita bagi pula pada Sabah dan Sarawak? Ya, kita sedang memberi. Sekarang McDonald pun ada kat Kuching. McDonald dah lama. Itu McDonald bukan penanda aras untuk kita menunjukkan pembangunan dan sebagainya. Anda setuju? Ya. Setuju? Dan kalau cerita pasal projek dan sebagainya, contohnya projek Disco, banyak pelabur-pelabur asing yang sekarang ni sudah menginjek pelaburan dan menyuntik. Dan pelaburan itu kalau kewangan, pelaburan modal insan, UMS, Unimas yang memang totally dibuat untuk memudahkan rakyat-rakyat Sarawak, rakyat Sabah untuk mempunyai kemudahan pendidikan yang lebih mudah berbanding di Semenanjung perlu untuk bersaing. Itu kemungkinan kelebihan. Ya, yang ni yang saya katakan tadi, yang selama 49 tahun di peringkat awal pembentukan Malaysia, kemungkinan perkara ini kita tidak dapat perhalusi, teliti dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini
saya melihat kesungguhan kerajaan untuk melihat keseragaman dan juga pengagihan kek ekonomi yang lebih adil itu sudah mula kita lihat. Dan saya yakin percaya benda ini akan dapat kita terus perjuangkan dan tidak perlulah kita memilih parti pembangkang dan sebagainya kerana saya tahu dan yakin rakan-rakan kita anak-anak muda yakin bahawa parti yang ada sekarang ini akan terus memberikan limpahan ekonomi yang adil untuk rakyat Sabah. Dan sepatutnya lah political will ataupun kuasa politik ini kita gunakan untuk memberikan satu sokongan yang padu kepada Perdana Menteri kita bahawa kita yakin dia ini bekerja keras untuk membantu dan mengagihkan seadil-adilnya ekonomi. Baik. Dan pembangunan yang ingin kita kongsi yang saya utarakan berkenaan dengan permintaan untuk meningkatkan royalti minyak dan sebagainya. Dan Perdana Menteri setuju. Dia membentuk satu jawatan khas untuk Pantai Timur bagaimana kita meningkatkan royalti minyak kepada negara-negara tersebut. Dan Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga Sarawak juga telah menyuarakan hasad hati yang sama supaya alangkah baiknya. Baik. Setelah lebih 49 tahun di akhir ini kalau kita dapat tingkatkan sedikit royalti minyak tidak mustahil. Kerajaan Perdana Menteri kita baik hati ditingkatkan supaya agihan ekonomi itu dapat kita rancakkan untuk negeri Sabah dan Sarawak. Agak-agaknya berapa cukup kalau bukan 5%? Sekurang-kurangnya meningkat. Sekurang-kurangnya meningkat lah Yusri. Dia memang tengah seronok ni. Dia tengah seronok sekarang ni. Baik, kita beri peluang lah kepada rakan-rakan kita yang hadir ke studio hari ini untuk memberi pandangan untuk bersama-sama berbincang tentang isu ni. Kita silakan.